Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ustazah punya skrin ni dia macam kelabu sikit kan. Cahaya kuat jadi ustazah hala ke dinding. Dia jadi macam tu. Bila masuk cahaya dia macam silau sikit. Tapi okey je Ustazah. Okey Ustazah, okey. Muka Linda je. Cahaya penuh. Bukan tempat lain lah. Skrin Ustazah okey. Ustazah jangan comparekan dengan Linda. Skrin ni memang ni sikit kot. Kelabu. Linda ceria lah. Tu belakang cantik. Dia macam pula Linda punya putih. Okey, insyaAllah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilman warzuqna rahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah ini kita sambung di muka surat 387 dalam ayat, masih dalam ayat surah An-Nur ayat 30 32 hingga 34. 32 hingga 34. Jadi ayat wallazina yabtaghuna al-kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in 'alimtum fihim khaira. Ayat ini bukan ayat ada di dalam ayat 33. Tengah ayat 33 tu. Ya. Ayat 33. Sambungan dah apa? Ayat sambung lah. Sebelum ni ada ayat lain dalam ayat 33 tu. Maksud dia, dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian, iaitu kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Maknanya, yabtaghunal kitab ni maknanya mereka menginginkan untuk buat perjanjian untuk bebas. Ya, pada hamba ni lah. Aiman tu hamba. Ya. Jadi hamba mukatabah ni maknanya yang menawarkan pembebasan. Dia nak bebas dengan buat bayaran lah untuk bebas. Ayat ini mengandungi sebuah perintah dari Allah SWT yang ditujukan kepada para tuan, pemilik hamba lah. Bila hamba-hamba sahaya mereka menginginkan kebebasan dengan cara melakukan pembayaran atas dirinya melalui cicilan. Cicilan ni sikit-sikit, ansur-ansur. Hendaklah mereka memberikan kesempatan pembebasannya melalui akad mukatabah. Mana ada perjanjian. Dia nak bebas dengan bayar duit. Ya, ada perjanjian lah mukatabah ni. Perjanjian betul ni daripada mukatabah ni kitab, kata Alkitab, fakatibuhum, itu perkataan ni yang berkaitan dengan mukatabah. Ya. Hamba, aiman tu mereka nak membebaskan diri dengan cara mereka buat bayaran. Ya. Maknanya tak jadi hamba lagi lah. Ya. Namun dengan syarat hamba sahaya ini mampu berusaha atau memiliki mata pencarian yang dapat menghasilkan wang untuk diserahkan kepada tuannya sebagai syarat pembebasan diri. Kita maklumlah sistem hamba ni dari sistem jahiliah kan. Jadi Allah SWT hapuskan sistem hamba ni secara beransur-ansur. Maknanya tak disuruh
bila hamba ni disuruh bebaskan semuanya. Sistem hamba dah tak boleh lagi pakai. Siapa yang ada hamba tak boleh lagi memiliki hamba. Dia Islam, syariat Islam tak buat macam tu, tapi secara perlahan-lahan. Sebab hamba ni ada sistem jahiliah, namun dia ada kepentingan kepada dua-dua pihak juga. Tapi dalam Islam, sistem ni tak pakai langsung lah. Kita ada sistem lain yang lebih adil kan. Jadi sebab dah ada sistem tu dihapuskan secara perlahan. Tidak menjadi tidak dipaksa tuan-tuan itu melepaskan hamba ni. Tapi boleh dengan secara perlahan, hamba bayar duit, dia boleh bebas. Sebab hamba ni dibeli juga oleh tuan yang memiliki tu. Dia berikan tempat tinggal, berikan pekerjaan. Jadi hamba itu tanggungjawab tuan ni sepenuhnya lah. Jadi bila mereka nak bebas dan mampu membebaskan diri, ayat Allah ini memberikan kepada mereka hak untuk mendapatkan kebebasan itu. Itu dengan cara berikan bayaran, cara bayar kepada tuan. Boleh dengan cara ansur-ansur sekalipun. Disebut dalam ayat ni, in alimtum fihim khaira. Sekiranya kamu rasa, mengetahui ada kebaikan pada mereka. Ada kebaikan. Maknanya mereka nak bebas tu sebab mereka mampu hidup sendiri. Ada sumber pencarian. Mungkin ada maknanya nak pergi duduk dengan orang lain, ya, yang makna yang makna sanggup terima mereka bukan lagi sebagai hamba, kan? Selalunya para sahabat selalu memilih untuk membebaskan hamba, ya. Ini salah satu daripada usaha mereka, jihad mereka di jalan Allah. Jadi ayat ini memberikan hak kepada hamba itu sendiri. Dia nak membebaskan diri. Maknanya dia tak lagi menjadi sebagai hamba lah. Ya. Mungkin dia akan hidup sendiri ataupun pergi kepada orang lain dan bukan dengan status hamba lagi lah, bekerja dengan orang lain. Al-Bukhari berkata, Ra'uh, tak tahulah ejaannya macam mana. Kita baca Ra'uh lah, nama orang. Ra'uh telah meriwayatkan sebuah asar dari Ibnu Juraij. Asar ni cerita khabar daripada para sahabat ataupun tabi'in. Bismillah. Minum sikit. Kering tekak. Zazah ni kurang minum tu masalah dia. Jadi dia kata Ra'uh telah meriwayatkan sebuah asar dari Ibnu Juraij. Dia berkata, aku bertanya kepada Atha, bila aku melihat hamba sahayaku memiliki harta, apakah wajib bagiku melakukan mukatabah dengannya? Mukatabah tu berurusan ada kontrak untuk membebaskan lah. Jadi Atha menjawab, aku tidak berpendapat apa-apa terkecuali mengatakan wajib. Ini pendapat dia sendiri. Ammar bin Dinar berkata, aku bertanya kepada Atha, apakah engkau meriwayatkannya dari seseorang dalam menetapkan hukum tadi? Makna ada kamu ambil daripada kata siapa ke? Maksud dia macam tu. Kan? Tapi dia menjawab, tidak. Ini pandangan dia sendiri. Jadi Atha kata, dia beri pendapat, dia kata apa? Tidak wajib. Aku tidak mendapat apa-apa. Mengatakan wajib. Dia kata wajib. Atha dia kata wajib. Pandangan dia sendirilah. Ya. Kalau hamba tu mampu, boleh dibebaskan. Dia kata itu pandangan dia. Wajib dibebaskan. Tidak. Selanjutnya Ibnu Jarir berkata, Atha mengabarkan kepadaku bahawa Musa bin Anas telah mengabarkan bahawa Siri, seorang bernama Sirin, meminta Anas agar memukatabahkan dirinya. Sirin ni hamba tu lah. Dia minta tuan dia Anas bebaskan dia dengan syarat mana dia bayar. Saat itu Sirin yang menjadi hamba sahaya kepada Anas memiliki banyak harta. Namun ternyata Anas tidak mahu melakukannya. Dia tak nak. Tuan dia tak nak. Anas sebagai tuan dia tak nak bagi kebebasan kepada Sirin. Kenapa dia ada banyak harta? Banyak sejarah. Hamba-hamba ni mungkin
Dia daripada peperangan, tawanan perang, kan? Jadi hamba. Jadi bila dia kalah, mungkin asalnya dia orang kaya, kan? Sebab tu dia ada harta. Sirin pun bertolak menemui Umar radhiyallahu anhu. Dia pergi jumpa Sayyidina Umar. Umar berkata, bebaskan ia dengan cara cicilan, cara beransur-ansur. Anas pun masih tidak mahu melakukannya. Dan Umar memukulnya dengan cambuk. Ni Umar pukul. Marah pada Anas ni pasal tak nak bebaskan. Kenapa? Kan? Selanjutnya Umar membacakan firman Allah ni. Kan? Dan jika ayat ni lah, jika hamba saya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Ayat ni. Wallazina yabtaguna al-kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khairan. Perintah Allah. Kalau mereka nak bebas, berikan kebebasan. Dan akhirnya ia pun melakukannya. Jadi Anas pun bebaskanlah. Sebab Sayyidina Umar dengan tegasnya menyuruh dia fikir balik tentang ayat Allah ini. Akhirnya ia pun melakukannya. Imam Al-Bukhari menyebutkan asal di atas secara mu'allaq. Ini dari segi Imam Tafsir Ibn Katsir ni dia detail tentang riwayat-riwayat ni kan. Daripada siapa cerita. Jadi dia kata riwayat ni tergantung. Tergantung tu maknanya ada yang ada tidak begitu kukuh lah. Tidak begitu kukuh cerita ni. Tapi sebenarnya ada riwayat lain. Bila ada riwayat lain, dia menjadi suatu yang boleh maknanya apa yang dikata kisah Umar dengan Sirin dan Anas ini maknanya ada cerita daripada sahabat tetapi tak berapa jelas. Itu disebut mu'allaq tu. Ya? Orang yang riwayat tu mungkin ada orang lain yang namanya tak disebut ke macam tu lah. Dia ada detail tentang dari segi periwayatan hadis. Ya? Ada banyak benda yang menyebabkan perkara ni tak boleh jadi seperti mana hadis Rasulullah sendiri. Tapi dia masih jadi pegangan. Dan ada pula hadis riwayat lain. Ya? Abdul Razak meriwayatkan sebuah khabar dari Ibnu Jurair yang berkata, aku bertanya kepada Allah bila aku melihat mana perkara yang sama dalam situasi yang sama ada orang lain cerita macam ni pula. Bila aku melihat hamba sahayaku memilih, dia kata dia bertanya kepada Allah. Ibnu Jurair dia bertanya kepada Allah, bila aku melihat hamba sahayaku memiliki harta, apakah wajib bagiku melakukannya? Berkatabar dengannya. Allah menjawab. Menjawab, aku tidak mendapat apa-apa kecuali mengatakan wajib. Ini sama kan? Tadi Allah memang kata macam ni. Ini orang lain sebut Allah kata gini. Ibnu Jarir meriwayatkan sebuah hadis dari Anas bin Malik bahawa Sirin bermaksud meminta akad mukatabah kepadanya. Cerita yang sama, peristiwa yang sama, orang yang sama. Namun mengulur-ulurkan misalkan enggan. Yang enggan ni Anas lah. Maka Umar pun berkata kepadanya, kamu harus mukatabahkannya. Sanad asar ini sahih. Ini cerita ni lebih sahih. Macam kita dengar lah, kita dengar dalam satu majlis, kawan ni cerita macam ni. Seorang ni cerita macam ni. Benda yang sama. Kan? Tapi ada cerita yang lebih kuat, dia kata dia dengar sendiri. Ada orang seorang lagi, dia kata orang lain kata. Tapi dia tak pasti siapa yang kata. Jadi yang pendapat kedua tu tak berapa kuat. Yang lebih kuat tu yang satu lagi lah. Macam tu lah andaiannya. Kita buat analogi macam tu lah. Jadi ada dua asar, ada dua periwayatan. Jadi ini jelas pada kita perkara ini sahih lah. Ya? Sahih berlaku. Ada sahabat yang ada kisah hamba dengan tuannya. Tuan tak nak bebaskan, jumpa Sayyidina Umar bacakan ayat ini. Jadi wajib dibebaskan. Ada hadis yang sahih, ada asar yang sahih. Komen tentang firman Allah SWT. Fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, sebagian ulama berkata, maksudnya jika mereka memiliki sifat terpercaya, aman. Sebagian lain berkata, maksudnya jika mereka berlaku jujur. In alimtum fihim khaira, ada kebaikan pada mereka tu maksudnya
mereka boleh jadi amanah. Maksudnya amanah. Ya. Yang lain juga berkata mereka mungkin jujur. Ya. Bermaksud jujur. Sebahagian yang lain pula berkata tafsirnya ialah jika mereka memiliki harta. Ada kebaikan tu maksud dia. Ada yang kata amanah maksudnya. Yang kedua ada yang kata maksudnya jujur. Yang ketiga ada kata maksudnya mereka ada harta. Sebagai yang lain pula, yang keempat pula, ada yang kata jika mereka mampu berusaha dan memiliki mata pencarian. Maknanya boleh dibebaskan, malah wajib dibebaskan sekiranya ada syarat itu. Ada kebaikan dalam permintaan mereka itu. Kan tak? Mereka nak bebas ada sebabnya. Sebabnya. Jadi bila tengok ada kebaikan tu, kena bebaskanlah. Kena terimalah apa yang mereka tawarkan tu. Dia nak bayar kan? Selanjutnya Allah SWT berfirman, وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikurniakannya kepadamu. Maksudnya berikanlah kepada mereka bahagian mereka yang telah Allah tentukan dari harta zakat. Maknanya ni pada hamba-hamba itu mereka ada juga hak daripada zakat. Ada juga dalam asnaf zakat itu adalah hamba yang nak membebaskan diri. Mereka tak ada duit tapi dia nak bebaskan diri, boleh dapat peruntukan daripada zakat. Ada dia punya mereka bahagian dia. Hamba yang ingin membebaskan diri ni termasuk salah satu daripada asnaf yang berhak dapat zakat. Dia dapat zakat tu untuk digunakan bagi bayar kepada tuan dia supaya dia dapat bebas, tak lagi jadi hamba. Ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Al-Hasan Basri. Tabi'in lah ni. Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam, Zaid bin Aslam dan Muqatil bin Yahya. Penafsiran seperti ini juga dipilih oleh Ibn Jarir. Ini para ulama hadis lah. Para ulama hadis di kalangan para tabi'in. Sangat mengomentari firman Allah. Dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta mereka yang dikurniakannya kepadamu. Ini ayat wa'atuhum min malillahi alladhi atakum. Dalam memberi komen terhadap ayat ini, Ibnu An-Nakhai berkata, Allah menganjurkan manusia agar memberikan sebahagian harta kepada mereka, baik itu tuannya sendiri atau manusia lainnya. Maknanya ayat ini menunjukkan bahawa Allah menganjurkan supaya diberikan zakat kepada hamba untuk membebaskan diri. Sama ada hamba sendiri ataupun orang lain lah, atau hamba orang lain. Baik itu tuannya, maknanya yang ada harta tu, yang memiliki harta itu sama ada tuan kepada hamba itu ataupun bukanlah. Ya. Jadi kita, sesiapa sahaja, digalakkan memberikan, berusaha untuk membebaskan hamba. Ya. Kataan di atas juga dikemukakan oleh Buraidah bin Husayb al-Aslami dan Qatadah. Dan Ibn Abbas berkata, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menolong hamba sahaya yang sedang berusaha membebaskan diri. Ini pengajaran daripada ayat ini. Maknanya Allah SWT suruh bantu hamba yang ingin membebaskan diri. Kalau dia nak bebaskan dengan duit dia sendiri, dengan usaha dia sendiri, terima perjanjian mereka itu. Terima apa usaha mereka itu, tawaran mereka itu. Dan sekiranya kamu ada kemampuan, berusahalah, tolonglah mereka untuk membebaskan diri. Ini pelajaran daripada ayat ini. Zaman kita tak ada lagi hamba. Cuma dalam kehidupan kita, kita mungkin ada pekerja, kan, menjadi majikan. Kadang perkara-perkara ni berlaku antara pekerja dengan majikan. Dia nak berhenti, dia nak kahwin, dia nak balik kampung. Pemudahkan urusan mereka. Kan? Tak boleh paksa. Ada orang memang bersikap seperti memperhambakan pekerja, kan? Orang gaji ke, pekerja syarikat dia ke. Jadi bersikap seperti memperhambakan. Tak ada dah konsep hamba, tapi
cara-cara tu dalam amalan tu ada, kan? Paksa buat kerja, tak bagi kebebasan. Kalau hamba tu Muslim, mungkin majikan dia bukan Islam, tak boleh solat, mesti pakai sebagai pekerja. Kadang-kadang kita tengok pekerja-pekerja pembantu rumah, pekerja kedai, dia suruh pakai seluar pendek, rambut pendek. Datang daripada tempat dia punya latihan tu. Satu gaya je dia punya penampilan tu. Kan? Baju t-shirt kecil, seluar pendek, rambut pendek, senang nak kerja. Majikan kata orang Muslim tak boleh buat macam tu lah. Itu macam memperhambakan orang. Kemudian makan apa yang kita makan, bekerja kan? Pembantu rumah. Pakai ikut yang sepatutnya, tak boleh asingkan tempat kita makan tempat lain, dia makan tempat lain tu pun tak boleh. Apa lagi lah, kalau tak bagi kebebasan nak keluar, nak balik kampung, sakit kena kerja juga, ni macam memperhambakan jugalah. Tak ada sistem hamba dah dalam kehidupan sekarang. Tapi amalan-amalan ini ada. Ini boleh kita tengok nak ayat-ayat Allah tentang sikap larangan Allah daripada menahan hak hamba, kan? Jadi macam itulah dengan bekerja, dengan orang yang bergantung harap kepada kita, layan mereka sebaiknya. Kan bermakna kita mesti sama dalam semua hal, sesuai dengan kedudukan dia. Ada hak, boleh berkahwin, ada keluarga, dan kita perlu layan dia sebagai orang biasa lah. Tak boleh membeza-bezakan taraf antara sesama manusia. Okey, kita tengok seterusnya. Larangan memaksa hamba sahaya perempuan melakukan perzinaan. Sambungan lagi tentang hamba ni. Firman Allah SWT, wala tukrihu fatayatikum ala al-bigha'i in aradna tahassunan tabtaghu arad al-hayati dunya. Maksud ayat ni, dan janganlah kamu paksa budak-budak ni hamba lah, budak-budak wanitamu, hamba wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, kerana kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Hamba juga dijadikan sumber pendapatan, disuruh melacur diri, kan? Ini dalam sistem jahiliah. Ada tradisi orang jahiliah, bila mereka memiliki hamba sahaya perempuan, mereka menyuruhnya untuk berbuat zina, melacurkan diri, dan mereka mengambil wang hasil pelacuran itu bila-bila masa saja mereka mahu. Jadi itu kan, maknanya masih ada dalam kehidupan kita sistem perhambaan macam ni, kan? Orang beli, orang nak jadi bawa masuk orang daripada luar, nak memperhambakan, suruh jadi pelacur, dia bayarlah, mungkin bagi duit, mungkin juga tak bagi. Dah kira dah nak datang tu satu rahmat dah bagi mereka. Jadi bila dah datang, itu pekerjaan yang ditawarkan. Duit tak dapat, badan tergadai, terseksa hidup mereka. Dan ketika Islam datang, Allah melarang kaum mukminin melakukan hal itu. Adapun sebab turun ayat ini menurut sejumlah besar ulama ahli tafsir, baik yang berasal dari kalangan salaf atau berkhalaf, adalah berkaitan dengan perilaku Abdullah bin Ubay bin Salaf. Ulama salaf ni, ulama yang salaf khalaf ni, ulama terdahulu lah. Abdullah bin Ubay bin Salul bin Salul, ni orang munafik lah, ketua orang munafik. Ia memiliki banyak hamba sahaya perempuan. Abdullah Ubay ni terkenal sebagai sifat munafiknya tu. Ia memiliki banyak hamba sahaya perempuan. Ia memaksa mereka untuk melacurkan diri kerana mengharapkan upah yang ia perolehi dari jerih payah mereka. Ia juga menginginkan anak-anak dari rahim mereka untuk dijadikan sebagai hamba-hamba sahaya. Maknanya anak perempuan, anak-anak ni mereka esok jadi hamba pula. Keturunan hamba macam itulah. Dia, tuan dia memperlakukannya sebagai isteri, memperlakukannya dengan memperlakukan sesuka hati mereka, melayan nafsu mereka. Akhirnya dapat anak-anak itu mewarisi
status hamba pula. Jadi macam ni lah. Ayat ini diturunkan ya, menurut ahli tafsir adalah kerana sikap Abdullah bin Ubay ni. Dia banyak hamba sebab dia kaya. Ya, dilacurkan. Jadi dapat hasil pendapatan daripada usahanya, daripada pelacuran hamba-hambanya tu. Dan dia juga mengharapkan anak-anak dari hamba-hamba itu untuk diwariskan sebagai hamba juga seterusnya. Okey. Berapa asar? Asar ni itulah kan daripada kataan, cerita, perbuatan daripada para sahabat lah, bukan daripada Rasulullah. Dan berapa asar yang menjelaskan tentang sebab turunnya ayat ini? Dalam kitab Al-Musnad, Al-Hafiz Abu Bakar Ahmad bin Amr bin Abdul Khaliq Al-Bazzar meriwayatkan sebuah asar dari Az-Zuhri. Dia berkata, Az-Zuhri lah berkata ni, Abdullah bin Ubay bin Salul memiliki seorang hamba sahaya wanita yang bernama Ma'azah. Ia memaksa hamba sahayanya itu untuk melacurkan diri. Ketika Islam datang, turunlah firman Allah, wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha, dan janganlah kamu paksa hamba-hamba wanitamu untuk melakukan pelacuran, hingga akhir ayat ini. Jadi ada sebabnya, ada asbab nuzul, asbab nuzul kan. Al-A'mash meriwayatkan dari Abu Sufyan dari Jabir radhiyallahu anhu tentang ayat ini. Ada riwayat lain pula, cerita lain pula. Dia berkata, ayat ini turun berkenaan dengan budak perempuan milik Abdullah bin Ubay. Kisah Abdullah bin Ubay juga, hamba dia, cuma nama je berbeza. Yang bernama Ubay bin Salul, hamba milik Abdullah bin Ubay bin Salul yang bernama Musaikah. Tadi dia kata ada orang cerita nama dia Ma'azah. Nama je lah kan, beza. Ia dipaksa oleh majikannya untuk melacur. Namun hamba ini menolaknya. Maka turunlah ayat. Dan turun ayat ni. Janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu, hamba wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian. Kerana kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka. Sudah mereka dipaksa itu. Kalau mereka terpaksa melakukan pelacuran kerana dipaksa, Allah SWT Maha Pengampun, Maha Pemaaf, ya, Maha Penyayang pada mereka. Terpaksa kan, mereka melakukan dosa, tapi bukan kerana kehendak mereka sendiri, tapi dipaksa. Jadi mereka tidak ada kuasa untuk membebaskan diri, untuk melepaskan diri. Jadi diriwayatkan oleh An-Nasai, hadis yang senada dengan daripada kisah ni lah. Akhirnya turun ayat ini. Ada kisah lain pula. Muqatil bin Hayyan berkata, aku mendapat keterangan, wallahu a'lam, pengarang sebut wallahu a'lam lah, bahawa ayat ini turun berkaitan dengan dua orang laki-laki yang memaksa kedua hamba sahaya mereka untuk melacurkan diri. Ini ada yang kata ayat ini turun sebenarnya ada kisah lain. Ya? Tapi pengarang kata wallahu a'lam lah yang ini. Hamba sahaya perempuan itu yang satu bernama Musaikah, milik seorang laki-laki Ansar. Sedangkan yang lain bernama Umaymah, ibu dari Musaikah, ada beranak yang menjadi hamba sahaya dari Abdullah bin Ubay. Jadi maknanya kisah berbeza, nama berbeza, tapi hamba kepada Abdullah bin Ubay juga. Namun ia enggan melakukannya, sementara Ibnu Ubay memaksanya. Maka Musaikah dan ibunya mendatangi Rasulullah SAW seraya menceritakan hal yang menimpa dirinya. Maka turunlah firman Allah, dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran. Ada tambahan sikit dalam riwayat ni, kata hamba itu sendiri pergi kepada Rasulullah, ceritakan masalah dia. Jadi turunlah ayat ini. Jadi Rasulullah tak sebut, cuma sahabat sebut ada orang ada masalah, iaitu hamba walaupun nama berbeza, hamba kepada Abdullah bin Ubay. Yang atas pun sebut hamba Abdullah bin Ubay, bawah pun sebut hamba kepada Abdullah bin Ubay. Jadi hamba ni datang kepada Rasulullah, mereka mengadu hal kepada Rasulullah, lalu turun ayat ini. Jadi para sahabat menceritakan sebab turun ayat ini.
Bukan Rasulullah sendiri ceritalah. Jadi mereka berjumpa Rasulullah. Hamba-hamba ini berjumpa Rasulullah. Firman Allah SWT dari muka surat 393. Firman Allah SWT, in aradna tahassunan. Maksud ayat ini, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian. Tidak memiliki mafhum mukhalafah. Maknanya konteks ayat pemahaman sebaliknya tak ada. Memang jelas ayat ini. Ya. Ayat ini maksud dia mereka sendiri menginginkan kesucian. Tidak memiliki mafhum mukhalafah ni maksud dia tak ada makna lain dah. Memang makna ayat ini mereka sendiri inginkan kesucian. Mereka sendiri. Tak jadi jelaslah maksud ayat tadi tidak ada makna lain dah. Firman Allah SWT, litabtaghu 'aradal hayatid dunya. Kerana kamu hendak mencari keuntungan kehidupan dunia. Maksudnya kehidupan duniawi. Maksudnya kerana kamu hendak mendapatkan upah pelacuran dan anak-anak mereka yang lahir dari pelacuran yang nantinya akan menjadi hamba milik kalian. Rasulullah SAW telah melarang mencari rezeki dengan yang ini hadis Rasulullah SAW yang menyebut ada kaitan tentang pelacuran ini, upah pelacuran ini. Ini hadis. Yang tadi jelas ayat itu tidak ada maksud sebalik lagi lah. Jelas maksud ayat ni, hamba tu mereka inginkan kesucian dan mereka ingin membebaskan kerana nak mengharapkan menyucikan dirilah. Dan mereka yang menghalang tu maksud Allah kerana kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Okey je ayat tu. Jadi ada hadis Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW telah melarang mencari rezeki dengan membekam upah pelacuran dan wang yang diperolehi tukang ramal. Ini disebut dalam riwayat tentang sabda Rasulullah SAW. Ada larangan ke perkara sini. Selain daripada upah pelacuran, bekam upah pelacuran dan wang yang diperolehi daripada tukang ramal, ini Rasulullah larang. Rasulullah larang dapat pendapatan macam ni. Dalam riwayat yang lain beliau bersabda, baginda bersabda, mahrul baghi khabith, waskasbul hajjam khabith, wasamanul kalb khabith. Hadis ni pula menyebut upah dari hasil pelacuran itu kotor. Maksud dia nak kaitkan dengan tadilah pelacuran kan. Mana orang yang melacurkan hamba dia. Dan ada hadis menyebut tentang perkara tentang pelacuran ni. Upah dari hadis pelacuran itu kotor. Mencari rezeki dengan cara membekam itu kotor. Dan wang dari hasil menjual beli anjing itu juga kotor. Khabis tu kotor lah. Tidak bersih. Kotor. Taza, nak tanya pasal bekam tu. Macam adakah dia aplikasi lagi zaman ni syariat tu? Dalam ayat ni kita tengok huraian ni kan. Ayat ni menggambarkan yang jelaslah apa pelacuran tu kan. Pelacuran tu khabis lah. Tak kotor lah kan. Bekam ni ada pendapat. Kita tengok di bawah tu. Dalam nombor 94 tu. Nombor kecil 94 huraian. Dia kata, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri radhiyallahu anhu memberikan penjelasan tentang hadis ini. Dia berkata, lafaz khabis tu tidak suci kan? Kotor tu diungkapkan pada sesuatu yang haram dan tidak baik. Tidak baik. Mana khabis tu. Yang kedua juga diungkapkan pada penghasilan yang rendah dan mengandungi kehinaan. Maknanya cara cari rezeki yang apa? Nilai dia rendah lah. Hina lah. Sekalipun tidak berhukum haram. Kalau tak haram pun ini apa penghasilan yang tidak elok lah. Kurang keberkatan lah. Tidak elok kalau syubhah kan. Jadi makna pertama cocok diungkapkan pada hasil
dari penjualan anjing dan upah pelacuran. Upah pelacuran tu yang dimaksudkan ni, yang tidak baik ini, yang jelas sekali haram adalah jual anjing dan upah pelacuran. Sedangkan upah berbekam cocok untuk makna ungkapan yang kedua. Berbekam ni dia sesuai dengan makna yang dia akan huraikan ni. Cocok ni sesuai. Makna dalam tentang khabis yang haram ini dua perkara ni. Kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri. Dia kata yang jelas haram dua perkara ni. Sedangkan tentang berbekam, sehingga mencari penghasilan dari berbekam tidak berhukum haram. Faham tak? Dia kata tak haram. Mengikut pendapat Saifur Rahman Al-Mubarakpuri ni, dia kata hal ini dikuatkan dengan banyak riwayat, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu bahawa Abu Taibah pernah membekam Rasulullah SAW dan beliau memerintahkan untuk memberi upah satu syak kurma. Upah dengan kurma lah. Syak ni banyak mana tak tahu, satu coba ke satu bekas tak tahu banyak, tak pasti pula. Jadi tapi Rasulullah upah dengan kurma kepada tukang bekam ni. Ini Abu Taibah daripada bekam kepada Rasulullah. Anas cerita. Jika seandainya haram, tentunya baginda tidak akan mengupahnya. Dan pendapat inilah yang dipegang oleh majoriti ulama, di mana mereka memahami larangan hadis ini pada kemakruhan. Jadi hadis ini menunjukkan makruh, bukan haram. Kan? Ini uraian para ulama lah. Sebab penghasilan dari berbekam tergolong hina, rendah nilai lah. Makruh, tak sampai haram. Sementara Allah mencintai setiap perkara yang lebih mulia. Kalau boleh, buat yang lebih baik lah. Tapi orang berbekam ni ada sebab lah. Ada sebab kan? Sebab. Ini Rasulullah pergi jumpa tukang bekam tu. Nak berbekam tu ada sebab lah. Jadi maknanya begitu juga orang yang membekam tu, dia rezeki, dia usaha dia tu ada apa, keperluan. Kalau saja-saja, maknanya kalau kata makro ni, saja-saja nak panggil orang berbekam, datanglah berbekam, buat bisnes berbekam, maknanya kalau ikut hadis ini, makro lah. Jadi kita bekam, sihat-sihat pergi bekam. Kalau berpandukan hadis ini, makro. Dia tak ikut ulama, tak sampai tahap haram lah. Sebab Rasulullah pernah buat. Jelas tak? Jadi. InsyaAllah. Kan? Kita kan berbekam kan kadang. Tapi macam itulah. Kadang-kadang kalau kita tengok sekarang berbekam pun, Rasulullah tentu tak buat banyak. Cakap perlu kan. Kadang takut tengok orang bekam seluruh badan. Dia letak kap tu kan. Wallahualam lah. Dari segi perubatan kita tak tahulah kajian perubatan moden macam mana kan. Bekam memang ada dalam amalan sunnah Rasulullah. Tapi tentulah sekadar keperluan. Sebab nak buang darah banyak-banyak daripada badan, kalau kita duduk siap-siap elok-elok ni takut juga kan. Kadang letak kat kepala, kat ni. Mungkin satu tempat je. Kan? Rasulullah berbekam satu tempat je. Kadang-kadang seluruh badan, belakang, depan, bau. Kan? Kena ada kajian yang apa? Kajian jugalah tentang amalan berbekam sekarang ni. Dan kita lihat juga pada hadis Rasulullah yang Rasulullah buat tu macam mana kan. Assalamualaikum Ustazah. Ya. Nak tanya sikit pasal bekam juga. Biasanya kalau kita bekam tu sebab dia kata darah kita kotor. Kan? Macam mana? Darah kotor kadang kita tengok. Orang tunjuk darah keluar tu darah apa? Dia pekat dan hitam hitam. Kan? Ini kena kalau dari segi perubatan memang ada apa? Ada kajian menunjukkan bahawa itu memang cara yang salah satu daripada cara buang apa? Untuk kesihatan, untuk perubatan, bolehlah kan. Kalau tu bolehlah ya. Kalau ada pula kajian perubatan menunjukkan bahawa bahaya, tak bolehlah. Kan? Kita tengok kadang bila orang tu ada masalah, dia pergi menjalani rawatan perubatan cara tu, dia sihat,
Ini antara tanda-tanda. Itu salah satu kaedah Ya. perubatan yang harus ikut sunnah lah. Rasulullah Saya tanya bukan apa Ustazah, sebab saya pernah buat tahun lepas. Masa Pernah macam mana? bekam lah. Masa sihat. Alhamdulillah lah. Orang kata nampaklah kurangnya kan. Sebab saya kolesterol tinggi. Oh. Jadi bila dia kata kolesterol tinggi tu elok buat bekam tu. Saya buat bekam tu. Lepas tu okey lah. Tapi kolesterol ni kalau kita tak jaga pemakanan, dia mudah naik balik. Itulah. Ada juga orang dah biasa buat, dia buat sekali-sekala kan. Ada sebab je lah ya. Risau juga saya dengar Ustazah katanya tu. Salah satu kaedah perubatan kan, macam-macam kaedah kan. Cara kaedah. perubatan Cina, cara perubatan India, ada apa dia cucuk-cucuk jarum tu? Ya, acupuncture. Kita dapat nampak acupuncture. Cara Ayurveda kan. Masing-masing adalah kaedahnya. Rasulullah pun ada kaedah tu. Cuma Rasulullah larang berbekam dengan besi panas. Alat yang panas tu dia letak dekat, tak tahu macam mana dia buat kan, dia letak dekat bahagian nak bekam tu. Jadi itu membahayakan. Ada akan timbul masalah lain pula. Ada larangan. Ada orang bekam dengan lintah. Ada orang bekam dengan lintah. Ini tak ada, ini dengan jarum. Dengan jarum kan, cucuk-cucuk kan. Ada pakai cup tu kan. Pakai cup lah. Itu maknanya selagi tidak ada bukti yang menunjukkan itu berbahaya, selagi tidak ada kajian penelitian perubatan mengatakan itu tak boleh, dia haruslah. Kalau ada mudarat, kita tak boleh lah kan. Kita kena, orang yang nak buat tu kena tahulah kan. Okay, Ustazah ya. Yang disebut ni, disebut ni, hadis ni berkaitan dengan pendapatan, rezeki kan, rezeki daripada usaha ni. Maknanya kalau saja-saja tu tidak begitu baguslah. Nilai dia, nilai rezeki tu tak begitu barakah lah kan. Kecuali maknanya ada keperluan, itu tetap menjadi sunnah. Assalamualaikum Ustazah, tumpang tanya. Saya pun pernah pergi bekam ni, yang seluruh badan jugalah, guna cup dengan jarum tu kan. Lepas tu saya pernah cuba juga yang lintah tu, tapi yang dekat muka je. Masa tu saya ada restung yang teruk lah. Lepas tu jadi saya ada dengar sebelum ni yang saya dah lupa lah saya dengar kat mana, rasanya dalam YouTube ke apa, menyatakan yang kalau kita pergi berbekam ni dia sunnah Rasulullah, jadi dia macam sunat lah. Itu ataupun saya silap faham lah tu agaknya. Tapi dalam konteks Rasulullah buat jadi sunnah lah. Okay. Jadi sunnah lah. Jadi kepada kita yang mengikut tu, dianya jadi sunat ke tidak? Ada macam mana saya kurang faham. Sunat. Kita kena tengok juga lah Rasulullah pergi tu dalam keadaan macam mana kan. Kenapa. Okay. Tapi bila Rasulullah pernah buat, dia jadi sunnah. Sunnah, lepas tu ialah sama ada hukum dia tu harus ke, sunat ke, makruh ke. Benda-benda macam ni kena tengok kepada keperluan lah, sebab dia ada hadis yang sebut hadisnya. Hadis ni berkaitan dengan rezeki daripada hujam, rezeki daripada orang yang berbekam ni kan. Jadi rezeki daripada berbekam ni maknanya halal mengikut pandangan ulama. Dia berbeza dengan tentang anjing dan pelacuran tadi. Halal tapi makruh. Maknanya dalam konteks ni dia lebih kepada orang yang memberikan perkhidmatan bekam lah. Itu hadis ada huraian ulama tentang hadis tu kan. Ada sebut dalam ni makruh kata kan. Baik. Terima kasih Ustazah. Melarang tu tidak sampai tahap haram. Kalau ikut dalam huraian kitab ni lah. Terima kasih Ustazah. Jadi
bila Rasulullah pernah buat, itu yang jadi sunnah tu. Kan? Perbuatan itu sendiri. Cucu Ustazah, dia tak sihat. Dengar tak? Dengar. Minta maaf lah. Tak boleh nak ni. Tadi dia okey je. Buang hak dia ada apa? Ada kahak, ada asma, ada sinus. Bukan ulcer saja. Macam Bukan mana? ulcer. Ulcer. Bukan. Tonsil saja. Tonsil. Macam Tonsil bengkak. tonsil bengkak dan dia memang ada sinus. Lepas tu kahak kan. Jadi dia buang kahak tu macam tu. Mama dia balik kerja, tepuk-tepuk belakang tu. Buang tu lah. Ustazah cari mental crystal Ustazah. Macam mana? Mental crystal. Maksudnya? Ni mental crystal. Ustazah pergi farmasi. Ni RM5 je. Ustazah pergi farmasi mental crystal. Nanti air didih. Ustazah masukkan strip sini sikit. Pek muka. Asap. Haba-haba hidung. Dia cuci mata, cuci hidung, cuci. Sebab ada saya juga nak Ustazah buat. Bila buat dia keluar tu lah. Keluar ya. kan. Itulah. Dia balik buat dah tu. Mental crystal nama dia. Oh ya ada. Itulah kalau Ustazah ada saya bagi dah. Ada tapi ada lain. Ada macam apa? Yang living punya tu. Oh, home living tu dia aromaterapi. Aromaterapi. Yang ni dia kristal lah. Memang. Saya pernah juga, doktor pernah bagi. Dia suruh buat dalam tu. Dalam air panas kan? Masa sekuk kepala. Lepas tu duduk dalam tu. Betul. Duduk dengan towel tu. Macam budak kecil pun dia orang terpaksa lah. Rela sebab sakit kan? Duduklah bawa kain tu. Nikmat sakit saja. Nak buat. Ini musim ni, sekolah ramai kanak-kanak pun tak pergi sekolah. Okay, jadi jelaslah kan. Ni Ustazah pernah juga nak pergi bekam ni. Sebab ada orang buat kata, bila lepas buat, sakit lutut, rasa lega. Sakit kepala. Memang lega Ustaz. Ustazah. Pengalaman saya lah, dia buang angin. Orang yang menopause elok Ustazah sebab kadang-kadang kita yang datang period ni pun darah tak keluar kan. Darah tak keluar betul. Nak buang darah-darah kotor tu. Kan, fitrah kita bila haid tu buang darah. Kalau haid tak lancar kan ada masalah kan. Kalau orang yang menopause tu mungkin juga ada masalah boleh cara buang darah kotor macam tu. Jadi itulah. Jadi kita tengok di sini berkaitan dengan bekam ni ada dua perkara. Ada sunnah, ada larangan, tapi larangan tahap makruh tentang cara mendapat pendapatan dengan berbekam. Semata-mata mencari rezeki dengan berbekam kan. Orang tak sakit pun dia kata datang bekam. Ini pun kempen. Kita masalah kita sekarang ni dia jadi bisnes kan. Sedangkan sunnah Rasulullah dia mesti ada keperluan kepada diri kita dan ada kebaikan pada orang yang menawarkan perkhidmatan juga. Orang sakit, orang yang menerima perkhidmatan dan orang memberi perkhidmatan mesti dua-duanya ada kebaikan pada keduanya. Kadang dalam bisnes hari ini satu pihak dia tak boleh lah. Dia kena berterus terang lah. Kalau buat banyak, seluruh badan mungkin ada bahayanya. Kena beritahu. Kalau dia tahap sakit dia tu mungkin perlu pada buat bahagian tertentu sahaja, dia berterus terang bahawa sikit dia perlunya. Okey. Berapa dah kita? Kita Ustazah sambung sikit dah ni. Ayat ni kita baca ayat ni dulu. Ayat ni sangat menarik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua menarik lah ayat Quran kan. Ini tentang pendidikan. Allahu nurus samawati wal ard. Masala nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbah fi zujajah.
Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakah. يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Maksud ayat, sadaqallahul azim. Maksud ayat, Allahu nurus samawati. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Bayangkan, satu lubang, ada pelita dalam tu. Pelita itu di dalam kaca. Bayangkan lubang kat dinding lah. Kat dinding kan kita buat satu lubang, letak pelita dalam tu. Pelita kita mungkin buat hiasan je. Pelita itu di dalam kaca. Pelita tu dalam kaca. Ada dia punya cermin, kaca dia kan. Pelita itu di dalam kaca dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya. Kan? Ini contoh. Akan bintang yang bercahaya seperti mutiara. Bayangkan kita punya lampu yang cantik kan. Kita letak atas satu tempat, lubang di dinding, dalam dia tu ada lampu yang dinyalakan dan itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, iaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak sebelah timur suatu dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini cahaya Allah, perumpamaan cahaya Allah. InsyaAllah kita sambung nanti. Cuma kita bayangkan pelita tu lah. Depan Ustazah tak ada pelitanya. Kita kadang ambil yang macam tadi Ustaz kata yang living tu yang ada apa? Ini iklan pula produk orang. Kan? Dia macam ni, ni globe misalnya globe. Ini kaca kat luar. Kan? Dia punya bulb kat luar. Dalam ada lampu yang ada api. Api itu dalam bar kecil. Kan? Dalam bar kecil tu. Lepas tu api tu yang paling baik adalah api yang biru tu. Kan kita kadang ada dapur gas nak habis kan. Dia warna merah. Merah asap hitam kan. Biru tu yang paling panas sebenarnya. Kan? Dia nampak lembut tapi paling panas. Ini yang mana api tu dia lahir daripada minyaknya, kualiti minyaknya. Gas yang macam mana kan. Minyak yang macam mana. Ini api ni yang lampu disebutkan ni. Api itu daripada minyak zaitun yang cukup berkualiti, yang sangat berkat, yang mana akhirnya daripada minyak tu lahirlah cahaya yang sangat berkualiti. Cahaya tu dalam bulb kecil tu dalam apa? Dalam kaca yang cantik kat luar. Kan? Jadi cahaya yang keluar daripada cahaya yang nampak di luar, yang menerangi kita, kualiti dia bergantung pada semua tu. Jadi cahaya Allah ini sangat berkualiti, dari sumber yang sangat berkualiti, bahan yang sangat berkualiti dan cantik. Kan? Kita bayangkan. Macam itulah cahaya Allah. Ya? Kalau kita tengok pada lampu malam-malam, kita pasang lampu tidur tu tengok. Kan? Kalau kita cantik, dan ini Allah SWT umpamakan cahaya dia tu, umpama cahaya yang kedudukan yang macam tu. Cahaya yang sangat lembut. Lembut menerangi seluruh nurus samawati wal ardh. Dia umpama api cahaya dari pelita yang sangat hebat daripada minyak yang penuh barakah.
minyak yang sangat berkualiti. Dan akhirnya dia cahayanya tu cahaya lembut yang menyinari semua dengan yang memberikan keindahan kepada semua. Langit dan bumi. Kita bayangkanlah Allah SWT gambarkan kepada kita tentang cahaya dia macam tu. Dan itu baru gambaran pelitanya. Gambaran pelitanya kan. Di dalam tu ulama menguraikan macam-macam maksud yang sangat mendalam. Tentang nurus samawati wal ardh apa kan. Jadi insya-Allah nanti kita sambunglah. Ayat ini Allah nak suruh kita bayangkan tentang kehebatan cahaya Allah. Kita perlu pada cahaya. Tak ada cahaya dalam gelap. Blackout sekejap kita pasang lilin tak sama macam lampu kan. Api kadang kuning-kuning berasap tu dia bawa masalah pula. Kan itu kurang kualiti. Kan? Lama pakai lilin kita tengok kat ceiling ada lah. Jelaga kan. Macam rumah kampung dulu-dulu pelita tu kan. Hitam je. Dekat dekat cermin tu sendiri. Kan? Jadi Allah SWT gambarkan cahaya dia ni itulah sangat indah dari sumber yang indah dan dia membawa keindahan kepada kehidupan. Keindahan kepada kehidupan. Kita perlu pada cahaya. Tak ada cahaya gelap lah. Kita juga dalam tindak tanduk kita tak ada cahaya, tak ada ilmu, tak ada iman, sebab tak kena lah jadinya. Itu insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat manfaat lah. Kita baca doa, cuba hafal doa kalau kita jalan pergi masjid, kita minta Allah SWT kurniakan cahaya. Cahaya kepada kita di depan, di belakang, di kanan, di kiri. Dalam penglihatan, dalam dalam pendengaran, dalam perkataan kita, dalam seluruh kehidupan dunia yang sementara ini. Dan juga lebih-lebih lagi dalam kehidupan akhirat yang kekal abadi. Di kubur, di mahsyar kan, kita minta cahaya Allah. Bila kita minta cahaya ni dalam perjalanan ke masjid, itu Rasulullah suruh kita berdoa dengan doa tu. Kan sebelum masuk masjid ada doa lain pula kan, ada di pintu masjid kan. Doa masuk masjid. Ini dalam perjalanan. Kita nak kereta, masa nak kereta tu kita boleh doa. Ataupun turun daripada kereta, jalan nak pergi ke pintu masjid, berdoa. Minta cahaya. Maknanya kita Allah sebut ni Allah satu benda yang mahal, sepatutnya satu benda yang sangat bernilai. Sepatutnya kita rasa macam suka nak dapatkan. Kan? Suka nak dapatkan. Sayang kalau kita tak nak. Allah tawarkan kepada kita kan. Nak hidup yang indah, bahagia macam mana? Macam cara ini antara cara minta cahaya Allah. Nurus sama Allah adalah yang memberikan cahaya di langit dan di bumi. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan? Cuti banyak hari kan? Hari nanti. Okay, kita setakat ni lah mudah-mudahan Allah SWT memberikan rahmat dan keberkatannya kepada majlis kita hari ini. Mudah-mudahan dapat pahala, dapat ilmu. Waktu kita berada dalam majlis ilmu, malaikat datang mendoakan kita, insyaAllah. Okey. Jadi kita akhiri dengan dah kedua kan? Kita akhiri dengan tasbih kafarah surah Al-As dan kita doalah sebelum tu. Kalau Ustazah clear ke tak clear? Perlahan. Clear. Saya pakai ni dah lama dah tak pakai tak letak. Okey, dah clear. Alhamdulillah. Kita doa. Bismillah sami'alim Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan hamidin. Dan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa ikafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut
والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita akhiri dengan Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustazah. Terima kasih, Ustazah. Terima Terima kasih. Cepat Salam. ya. Okey. Salam. Kak Su dah pencen ke? Terima kasih, Dah. Ustazah. Ya, Kak sudah dah pencen. dah pencen ya. Dah pencen rasanya. Ya, Dah pencen. tahun lepas ke kan?